Kasihnya ibu sampai ke syurga, kasih sahabat sepanjang masa, tidak terbanding emas suasa, sanggup berkorban berbuat jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin hadirat serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Cat. Kawan-kawan, ada kalanya kebaikan kita selalu disalahertikan. Ada kalanya juga kejujuran kita menjadi musibah kepada diri sendiri. Tidak salah untuk berbuat kebaikan, kerana setiap kebaikan pasti ada ganjarannya. Ish, mana pula perginya dia ni? Bisik Alias dalam hati. Tak pernah hilang. Tiba-tiba hari ni lesak entah ke mana. Alias membebel sendirian. Sesekali dia menyak kepala yang membasahi mukanya. Dilihatnya matahari semakin meninggi. Dan barulah dia sedar yang dia telah terlewat untuk ke sekolah. Terbayang wajah Cikgu Sunan yang ibarat kesinga jantan menunggu untuk menerkam mangsa, membuatkan Alias kecut perut. Tanpa berlengah lagi, dia terus mematikannya untuk mencari cat dan terus ke sekolah. Kenapa kamu lambat? Alias hanya membisu mendengarkan pertanyaan Cikgu Sunan. Setelah pertanyaan diulang sebanyak 3 kali, barulah Alias membuka mulut. Cat hilang, Cikgu. Saya pergi cari dia. Alias tidak mampu bertentang mata dengan Cikgu Sunan. Tak habis-habis dengan Cat. Penting sangat ke Cat tu daripada pelajaran? Tambah Cikgu Sunan lagi. Ya, penting Cikgu. Saya sayangkan dia. Jawab Alias dengan penuh yakin, sambil memandang tepat ke arah berbola mata Cikgu Sunan. Umpama halilintar, Cikgu Sunan terus menengking Alias, sehingga dia terdorong ke belakang kerana terkejut. Serentak itu, dia terjatuh dan telinganya mengenai bucu meja salah seorang rakannya. Tanpa perasaan belas, Cikgu Sunan membiarkan Alias bangun sendiri, sambil menekuk telinganya yang kesakitan. Alias faham, cikgunya selalu memarahinya kerana sering ponting dan menjadikan alasan bekerja mencari wang sebagai cara untuk menyelamatkan diri. Dia sedikit pun tidak pernah berkecil hati terhadap gurunya itu, walaupun gurunya itu selalu mempersalahkannya dalam semua perkara. Petang itu, Alias merasakan telinganya berdenyut-denyut dan sesekali dia menahan kesakitan. Petang itu juga, dia dan Som menemukan Cat di atas pokok cenerai sewaktu perjalanan pulang dari sekolah. Puas dia memuja Cat agar turun dari pokok itu. Akhirnya, Cat akur juga. Dipeluknya Cat sekuat hati, hilang semua rasa sakit kerana beruk kesayangannya itu telah ditemui. Balik juga kamu, ya? Tegur Ibu Alias dari dalam rumah. Tersenyum ibunya yang lumpuh itu melihatkan kerana Alias dan Cat yang bagaikan adik-beradik. Alias sempat berpesan kepada Cat agar tidak memutuskan rantai mengikatnya dan mengumpannya dengan 3 biji pisang ranum. Keesokannya, Alias ponting sekolah lagi. Dia perlu mencari wang untuk membeli keperluan rumah dan ubat batuk ibunya. Ibunya tidak mampu bertentang mata, tidak mampu menghalang Alias kerana dia juga amat bergantung harap dengan anaknya itu. Pagi itu, dia bangun agak lewat daripada kebiasaannya.
Denyutan pada telinganya semakin hari semakin bertambah. Ada kalanya wajahnya berkerut menahan kesakitan. Didukurnya Chot dan terus menuju ke kebun Pak Din. Tanpa membuang masa, alias terus mengarahkan Chot membatik kelapa. Tiba-tiba dirasakan seperti ada cahaya seperti nanah yang mengalir dari telinganya. Alias cepat-cepat menekuk telinganya. Dan dirasakan kesakitannya semakin menjadi-jadi. Namun, dia perlu terus bekerja demi membeli keperluan rumahnya yang telah kehabisan. Kesusahan hidup alias dan ibunya membuatkan Pak Din amat bersimpati. Setelah memberi upah, beliau juga berjanji akan membelikan ubat batuk untuk ibunya. Sudah seminggu alias tidak ke sekolah kerana telinganya yang membengkak dan bernanah. Cikgu Sunan telah diarahkan oleh pengetua untuk mendapatkan maklumat mengenai ketidakhadiran alias. Memandangkan peperiksaan sudah semakin hampir. Dengan bantuan Som, Cikgu Sunan pun tiba di rumah alias. Terkejutnya Cikgu Sunan melihatkan kedaifan hidup alias. Ditambah lagi melihatkan ibunya yang lumpuh. Ibunya memberitahu sebab alias tidak ke sekolah. Alias hanya diam 1000 bahasa. Wajah Cikgu Sunan terus diruntuh dan rasa bersalah kerana alias sakit disebabkan olehnya. Dia juga menyesal kerana tidak pernah meletakkan nama alias dalam senarai penerima bantuan persekolahan. Cikgu Sunan cuba melihat telinga alias yang bengkak. Tanpa diduga, perbuatan Cikgu Sunan itu membuatkan Chot berasa berang. Chot melompat dan terus menggigit lengan Cikgu Sunan. Cikgu Sunan menjerit kesakitan. Alias cuba mententeramkan Chot dan mengarahkan Chot melepaskan gigitannya itu. Namun, usahanya itu menemui kegagalan. Situasi semakin genting dan alias pun hilang punca. Tanpa berfikir panjang, alias terus mencapai lembing. Lalu merodok lembing itu ke perut Chot untuk menyelamatkan Cikgu Sunan. Dek kerana lembing yang tajam itu, Chot terkulai dan akhirnya mati di tangan alias sendiri. Alias meraung sekuat hati sambil memeluk beruk kesayangannya yang berlumuran darah itu. Maafkan cikgu alias Cikgu Sunan turut mengalirkan air mata kesedihan menyaksikan kejadian tersebut. Timbul rasa salah yang mendalam di hatinya kerana alias sanggup mengorbankan Chot demi menyelamatkan nyawanya. Beliau bertekad untuk membantu alias dan ibunya, memandangkan mereka sudah hilang punca pendapatan. Kawan-kawan, kita digalakkan berbuat baik sama manusia. Namun demikian, haiwan juga berhak mendapat layanan yang sama dan dihargai. Perwatakan alias yang penyayang terhadap ibu, Cikgu Sunan dan beruknya wajar kita contohi. Kesabaran dan ketabahannya dalam menghadapi segala dugaan hidup menjadikan dirinya lebih dewasa dan bertanggungjawab. Kadang-kala kita juga perlu melakukan pengorbanan demi orang-orang yang kita sayangi. Justeru, marilah kita bersama-sama menjadikan cerita ini sebagai teladan dalam melewati kehidupan yang mendatang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.